Kita tengok untuk hasil pembelajaran yang pertama, membuktikan log B asas A sama dengan log B asas C per log A asas C. Dan menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan logaritma suatu nombor. Okey, ini adalah hasil pembelajaran yang pertama dan kita akan tengok yang ini terlebih dahulu. Okey, so untuk nombor 1, so yang pertama awak akan tengok hukum logaritma yang baru. Okey, so sebelum ini awak sudah tengok hukum hasil darab, hukum hasil bahagi dan hukum kuasa. So untuk yang ini, yang ketiga awak tengok hukum yang baru. Okey, iaitu log B asas A sama dengan log B asas C per log A asas C. So kalau awak tengok dekat sebelah kiri ini, awak ada A dan B sahaja. Tapi tiba-tiba dekat sebelah ini awak ada C. Untuk hukum log ini, yang ketiga ini, dia lebih banyak digunakan untuk menukarkan asas. Dia banyak digunakan untuk menukarkan asas. Okey, contoh daripada asas 5, kalau awak nak tukar kepada asas 10. Inilah hukum yang awak akan gunakan. Daripada asas 10, awak nak tukarkan kepada asas contoh 15. Inilah hukum yang awak akan gunakan. Okey. So, hukum ini disediakan, jangan risau, tapi awak mesti tahu macam mana nak pakai. So, pembuktian. So, untuk pembuktian ini, dia memang kita akan biasanya membuat perwakilan. Okey, ataupun membuat andaian. So, dekat sini, kita sudah belajar indeks di awal-awal bab itu hari. Indeks, dia ada kaitan dengan cert. Dia ada kaitan dengan logaritma. So, untuk log, dia lebih berkaitan dengan indeks. So, dekat sini dia kata, andaikan bahawa log B asas A sama dengan X. Maka A kuasa X sama dengan B. Mana datang A kuasa X sama dengan B ini? Kita sudah belajar macam mana kita nak tukarkan bentuk log kepada indeks. A ini kita bawa naik, X pun naik ke atas. So, dia akan jadi B sama dengan A kuasa X. Sama juga dengan A kuasa X sama dengan B. Okey, itu awak mesti tahu macam mana nak tukarkan bentuk log kepada bentuk indeks dan bentuk indeks kepada bentuk logs. Mesti tahu sebab soalan log dan indeks dia memang berkait rapat antara satu sama lain. Okey, so lepas itu bila kita buat anggapan macam ini tadi, log B asas A sama dengan X, bila kita ungkapkan dalam bentuk indeks tadi, kita dapat A kuasa X sama dengan B. Okey, so dekat sini, yang ini, AX kuasa B ini, kita nak letakkan dia kepada asas yang lain. So, bila kita nak letakkan dia kepada asas yang lain, kita darabkan sebelah kiri dengan sebelah kanan dengan log asas C. Kita darabkan dia. So, yang ini, kita darabkan log asas C, A kuasa X sama dengan B. So, bila awak darabkan dengan log asas C, dia akan jadi yang bawah ini. Dia akan jadi log C A kuasa X sama dengan log C B. Okay. So, lepas itu, kita gunalah hukum yang awak sudah belajar. So, dekat sini, kita ada X. So, X itu kita bawa ke depan. Kita hantar ke depan, kita akan dapat X log A asas C sama dengan log B asas C. Okay. Kemudian, kita nak jadikan X ini sebagai perkara rumus. Kita pindahkan log A asas C ini ke sebelah kanan. So, bila kita pindah, dekat sini adalah darab. Kita pindah, dia akan jadi bahagi. So, bila dia dah bahagi macam ini, dia belum habis lagi. Dekat sini kita ada X. Ingat tadi, di awal-awal pembuktian, kita buat andaian bahawa log AB sama dengan X. So, X ini awak boleh ungkapkan dia jadi log B asas A. So, awak tukarkan dia balik dalam bentuk asal. So, dapatlah log B asas A sama dengan log B asas C per log A asas C. Inilah pembuktian yang kita nak. Kemudian, bila dia jadi macam ini, lagi satu ciri khas yang awak akan belajar iaitu yang ini.
Jika B sama dengan C, awak tukarkan asas dia lah. Log AB, dia akan jadi log B asas B per log A asas B sama dengan 1 per log A asas B. Senang cakap dekat sini kalau awak nak tukarkan asas dia lah. Kalau dekat sini kan log AB. So, kalau awak nak tukar log asas A ini kepada asas B. So, bila awak nak tukarkan dia kepada asas B, dia akan jadi log B, B per log B, A. Yang ini awak sudah belajar. Ciri khas dia akan jadi 1, makanya dia akan dapat log 1 per log A asas B. Untuk hukum yang ini adalah untuk tukar asas. Okay. So, logaritma jati. Ini yang saya maksudkan benda baru. Okay, selain daripada log yang tadi itulah. Ini bentuk baru, rupa baru bagi awak. Iaitu logaritma jati. Okay, logaritma asas E dikenali sebagai logaritma jati. Ditulis sebagai log asas E ataupun ln. Okay. So, logaritma log asas E atau ln. Okay, asas E sering digunakan dalam bidang matematik, sains dan teknologi. So, ini nanti awak akan belajar macam mana untuk tekan kalkulator. Okay, sebab itu saya suruh awak standby kalkulator tadi. Oh, lupa. Kita terus tengok contoh 29, muka surat 117. Cari nilai yang berikut dengan menukarkan asasnya kepada 10. Soalan minta cari nilai. Okay, so bila log 4 asas 30 ini, kalkulator biasa kita tak dapat cari nilai. So, macam mana kita nak cari nilai? Kita tukarkan asasnya kepada 10. Sebab kalkulator yang biasa diprogramkan kepada asas 10. So, dekat sini kita tengok. Yang pertama sekali, hukum yang awak sudah belajar. Log B asas A sama dengan log B asas C per log A asas C. Okay, apa A, B, C itu? Okay, so kita tengok dekat sini. Kita ada log 4 dan 30. So, 4 ini adalah kita punya B. 30 ini adalah kita punya A. C itu yang mana? C itu adalah kepada asas yang kita nak. Asas baru yang kita nak. Itu adalah kita punya C. So, kita dah ada A, kita dah ada B, kita dah ada C. Kita gantikan saja ke dalam hukum log yang kita sudah tengok tadi. So, dia akan jadi macam ini. So, log C, awak nampak dekat sini, dia jadi 10. Okay, C kita tadi adalah 10. So, dia akan jadi 10. Kemudian, kita punya B tadi adalah 4. So, dia jadi 4. Kemudian, A kita tadi adalah 30. So, dia jadi 30. Okay. So, ini macam mana kita nak tukar asas. So, sekarang ini daripada asas 30, kita tukarkan dia kepada asas 10. Okay. So, sekarang ini bila dia sudah asas 10, awak boleh terus tekan kalkulator. Okay. Bila awak tekan kalkulator, awak tak perlu tekan log 10. Awak tekan sahaja log 4. Bila awak tekan, dapatlah dekat sini, log 4 asas 10 dapat sifar 0.6, sifar 21. Ingat, ambil sekurang-kurangnya 4 tempat perpuluhan. Dan yang bawah ini, log 30 asas 10 akan dapat 1.4771. So, tekan saja kalkulator, dapat sifar 4 sifar 8 sifar. Tak ada, sebab dia senang saja. Sebab dekat sini, kita cuma gantikan nilai saja. Kita tentukan nilai A, kita tentukan nilai B, kita tentukan nilai C. Bila kita dah dapat nilai A, B, C itu, kita terus ganti saja ke dalam kita punya hukum ini. Itu sahaja yang awak perlu buat. Okey, soalan B. Log sifar 0.45 asas 2. Cara yang sama juga, kita tentukan kita punya A dan kita tentukan kita punya B. So, A kita adalah 2,
B kita adalah 0.45. C adalah 10. Asas baharu yang kita nak tukar itu. Itulah kita punya C. So, kita gantikan saja ke dalam hukum. Terus dapat log 0.45 asas 10 per log 2 asas 10. Okay, so tekan kalkulator yang atas ini. Tekan sebiji-sebiji ya. Bila tekan kalkulator, awak just tekan saja log 0.45. Tekan saja macam itu. Dalam exam pun awak boleh tulis log 0.45. Sebab yang ini secara automatik kami tahu dia adalah asas 10. Okay, so bila tekan kalkulator tadi, yang atas sini awak akan dapat negatif 0.3468. Kemudian log 2 asas 10, awak tekan kalkulator dapat 0.3010. Okay, so bila awak tekan kalkulator, jangan lupa bundarkan. Okay, jangan lupa bundarkan. Dan dapatlah jawapan akhir. Okay, Frederick. Kalau macam terus bagi jawapan, boleh tak? Boleh, tak jadi masalah. Okay, so bila awak tekan kalkulator tadi, awak akan dapat negatif 1.152 sifar. Okay, macam yang soalan Frederick tadi, kalau terus tekan kalkulator, macam ini kan. Tekan kalkulator, terus dapat jawapan negatif 1.152 panjang jawapan dekat belakang ini. Boleh, tak jadi masalah. So, awak ambil sekurang-kurangnya 4 tempat perpuluhan. Okay, biasakan diri ambil 4 tempat perpuluhan. Dalam matematik pun awak boleh buat. Okay, dalam matematik. Okay, contoh 30. Yang ini. So, yang ini akan ada macam special sikit. Macam mana nak tekan kalkulator, macam mana nak tukar. Tukarkan setiap yang berikut kepada logaritma jati dan nilaikan. So, dekat sini ada 2 soalan. Soalan yang pertama, tukarkan kepada logaritma jati, dan soalan yang kedua, nilaikan. So, yang pertama sekali, logaritma jati. Apa benda logaritma jati itu, cikgu? Logaritma jati adalah ini, yang bawah ini. Okay, ini adalah logaritma jati. Maksudnya, log asas I. Okay, asas I. So, maksudnya dekat sini, kita ada A adalah 6, B adalah 254, dan C kita adalah E. Ini kita punya C. Okay, itu asas yang kita nak. E itu. So, kita terus gantikan ke dalam hukum. Ini hukum kita tadi. Okay, so bila kita ganti, log 254 asas E per log 6 asas E. So, tekan saja kalkulator. Untuk log asas E ini, macam mana nak tekan kalkulator? Awak tengok di sebelah log itu, dia ada ln. Dia ada ln. Kan tadi kita dah tengok, log asas E ini, dia sama maksud dengan ln. So, awak boleh tekan sahaja ln yang sebelah log itu. Dia betul-betul sebelah. Betul-betul dekat sebelah. Ini button log. Sebelah ini ln. Awak tekan saja ln 254 per ln 6. Terus dapat jawapan. Okay, yang ini awak boleh skip. Terus dapat jawapan 3.09 sifar. Betul ke soalan ni? Ya, betul juga. Log 4 asas 30. Cara yang sama macam soalan A tadi, kita labelkan. Kita punya A adalah 30, B adalah 4, C kita adalah E. Sebab soalan minta logaritma jati. So, inilah kita punya C itu. So, kita gantikan saja ke dalam hukum. Log 4 asas E per log 30 asas E.
Okay, bila nak tekan kalkulator, tidak ada log asas E. Tetapi awak tahu log asas E adalah sama dengan ln. So, awak tekan sahaja ln. Okay, awak tukarkan dia. Ln 4 per ln 30. Terus masuk ln 4 per ln 30. Okay, so terus dapat jawapan. Sifar pupulan 4 sifar 8 sifar. Okay, yang ini boleh skip. Kalau nak buat, sangat dialu-alukan. Contoh 31. Ini adalah soalan yang biasa keluar dekat exam. Diberi log X asas 5 sama dengan P. Ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan P. Maksudnya, dekat jawapan awak nanti tiada lagi perkataan log. Dekat jawapan awak nanti cuma ada P dengan nombor sahaja. So, dekat sini awak tengok log X asas 25. So, awak mesti cari macam mana awak nak ungkapkan 25 ini kepada 5. Kita tengok hukum-hukum yang awak sudah belajar. Ini adalah hukum untuk tukar asas. Ini hukum hasil darab. Ini hukum hasil bahagi. Dan ini hukum kuasa. Ketiga-tiga log ini disediakan dalam senarai rumus. Okey. So, sekarang ini apa yang kita perlu buat? Kita nak tukarkan asas dia. Sekarang ini kita ada asas 25. So, kita nak tukarkan kepada asas berapa, cikgu? Kita tukarkan kepada asas 5. Sebab dalam soalan ini, dia guna asas 5. So, kita gunakan macam tadi juga. So, A kita adalah 25, B kita adalah X, dan C kita adalah 5. Ini asas baharu yang kita nak. Okay, asas baharu yang kita nak. So, kita ungkapkan log B. So, log X asas 5 per log 25 asas 5. Ikut bentuk yang ini. Okay, A kita letak dekat mana, B kita letak dekat mana, C kita letak dekat mana. Ikut. Kemudian, awak tengok dekat sini. Macam ada boleh dipermudahkan lagi. Ya, 25 ini ada kaitan dengan 5. Iaitu 5 kuasa 2. So, kita ungkapkan 25 ini jadi 5 kuasa 2. Dia ada kaitan. Biasanya memang ada kaitan. Kemudian, awak tengok dekat sini, kita ada kuasa. So, bila ada kuasa, kita apply hukum kuasa. Kuasa kita hantar ke depan, kita akan dapat log X asas 5, 2 kita dah hantar ke depan, log 5 asas 5. Macam mana lagi, cikgu? Boleh. Yang ini, 5 ini adalah 1. Bila asas dia yang sama macam ini adalah 1. So, kita terus dapat dekat sini tadi adalah P. Okay, ini adalah kita punya P. Ni dalam soalan ni dia dah bagi. So, awak ungkapkan log X asas 5 itu jadi P. 2. Kemudian log 5 asas 5 itu adalah 1. Kita terus dapat jawapan P per 2. Inilah yang dimaksudkan dengan ungkapkan dalam sebutan P. Tidak ada lagi perkataan log dekat bawah ini. Tidak ada lagi. Soalan B. Ini barulah betul soalan yang sebenar. Yang tadi tu macam untuk berkenalan sahaja dulu. Okey, so log 25 X kuasa 3 asas X. Dia masih guna ungkapkan yang sama. Log X asas 5 sama dengan P. Okey. So, kita tengok dekat sini. Apa yang kita perlu buat terlebih dahulu? Dalam ini, kita ada asas 5 dan dekat sini asas X. So, kita tukarkan asas dia dulu. Okey, tukarkan asas. A kita adalah X, B kita adalah 25X kuasa 3 dan C kita adalah 5. Okey.
C5. Sebab ini adalah asas baru yang kita nak. So, kita gantikan saja ke dalam hukum ataupun rumus. Dapatlah log 25 X kuasa 3 asas 5 per log X asas 5. Okay, yang ini kita sudah dapat, sudah bentuk dekat atas ini. Tetapi yang ini belum. So, maksudnya ini yang awak permudahkan. So, awak tengok dekat sini, dia macam 25 X kuasa 3. Ini adalah hukum hasil darab. So, awak boleh pecahkan dia jadi tambah. Dia akan jadi log 25 asas 5 tambah log X kuasa 3 asas 5. Dia dah berpecah macam ini sebab awak apply hukum hasil darab dekat sini tadi. Okay, kemudian awak tengok lagi, macam ada benda lagi yang awak boleh permudah, iaitu 25 dan X kuasa 3. Okay, yang ini awak masih boleh permudah dan yang ini, kuasa ini. Okay, kuasa ini awak boleh hantar ke depan sebab kita guna hukum kuasa. 25 itu pula kita boleh permudahkan dia jadi 5 kuasa 2. Yang ini saya lupa letak depan. Okay, yang ini letak dekat depan. So, kita akan dapat macam ini. So, kita dapat 2 pun letak dekat depan juga. 2 log 5 asas 5 tambah 3 log X asas 5. So, dekat sini, kita permudahkan lagi. Log 5 asas 5, ini adalah 1. Log X asas 5, ini adalah P. Dan ini pun P. So, kita ungkapkan dalam sebutan P, dapatlah 2 tambah 3P per P. Barulah menjawab soalan. Dalam sebutan P, maksudnya tidak ada lagi log. Log semua benda itu dia sudah tak ada dah. Awak sudah ungkapkan sudah.